رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sabar ya, sabar macam biasa ya. Assalamualaikum semua, assalamualaikum. Kepada yang baru saja, Cik Dharma baru saja mengikuti secara langsung bersama dengan saya perkongsian ilmiah Al-Quran kita pada hari ini. InsyaAllah tolong kongsikan dulu dengan sahabat-sahabat kita yang berada di luar sana, insyaAllah. Mohon share ya, mohon share. Cik Dharma dah buka puasa kah? Ya, waalaikumsalam. Yang memberi salam, waalaikumsalam. Saya tak dapat nampak baca dia punya tulisan nama. Dia agak jauh di situ. Mohon share linknya. Kita share dulu ya, Mohon share dulu. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Al-Quran mengandungi hikmah dengan kebesarannya. Sunnah Rasul Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang kegelapan. Al-Quran panduan penunjuk jalan. Ustaz Bob. Okay. Zaman dulu menonton. Hai Ustaz Olyahu. Siapa dia Olyahu? Olyahu siapa? Siapa dia Olyahu? Masya Allah. Muhammad Nazrul Atul. Al-Quran panduan penunjuk jalan, sunnah Rasul penerang. Kepada sahabat-sahabat yang tengah live stream saya, tolong share nama squad KMQ. Tulis KMQ, saya kenal itu korang. Okay, kita masih lagi menunggu lebih kurang 2-3 minit lagi untuk kita teruskan perkongsian kita pada hari ini, insya-Allah. Baik, kepada yang baru saja mengikuti secara langsung bersama dengan saya perkongsian ilmiah kita pada hari ini, insya-Allah tolong share ke grup-grup yang lain. Ya, tolong share ya. Oh. Olyahu. Ya, Cik As kita pun berada di sini ya, Cik As fotografi. Ya, masih lagi kita menunggu bilangan view kita pada hari ini, insya-Allah. Jadi yang ada sekarang berada di dalam live sekarang ni, tolong war-warkan ya, kita bagi share lagi dekat teman-teman, saudara-saudara kita yang berada di luar sana sebelum kita membuat perkongsian seterusnya pada malam ini, insya-Allah. Boleh saya bagi, boleh tak saya tanya dengan yang ada yang live sekarang ni, macam mana dengan kuantiti ataupun kualiti suara saya? Kualiti suara saya, adakah jelas didengar ataupun kurang jelas? Mohon tolong tuliskan komen anda di ruang komen sekarang. Kita minta
takut tak jelas. Kalau tak jelas, kita setting sikit volume ataupun alat pembesar suara kita ni, earphone kita. Kita masih lagi menunggu, insya-Allah jelas. Okey, alhamdulillah, terima kasih kerana bagi tahu respon ya. Terima kasih. Kita masih lagi menunggu. Tolong share-sharekan lagi sampai ke 20 view kita baru kita mula ya. Sekarang baru ada 18. Lagi 2, 19. Okey, satu lagi please. Okey, alhamdulillah. Baik, kita mulakan ya, insya-Allah ya. Kita mulakan kah? Oh, masih turun 18. Baik, tolong share lagi tuan-tuan, perempuan hadirin yang saya hormati, tolong share lagi. Zaman Dula, terima kasih. Tolong share tuan-tuan. Ya, ada 4 orang lagi. Masjid Al-Muhajirin Felta Mas. Ya, betul. Okey tuan-tuan, silakan share lagi. Kita masih lagi menunggu. Atau setidak-tidaknya 18 orang bolehlah kita guna WhatsApp tadi ya. Sebenarnya kita dah sampai tapi mungkin diorang masih sibuk. Okey, terima kasih yang telah pun buat sharing ke grup-grup yang lain. Terima kasih. Mana satu? Ni. Rizwan Ibrahim. Baju biru. Kalau jumpa. Okey tuan-tuan. Baik, insya-Allah kita mulakanlah. Jam pun sudah 72 minit. Kita jumpa, kita start ya. Baik, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi kita dipinjamkan nikmat kesihatan, nikmat kelapangan dan semua nikmat yang Allah pinjam dan kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Mudah-mudahan dengan nikmat yang Allah pinjamkan sementara yang tidak bersifat kekal ini, kita dapat menggunakan ke jalan pintu-pintu amal, insya-Allah. Ya, berkaitan dengan kuliah kita pada minggu ini, insya-Allah. Di minggu lepas kita telah pun mengupaskan pada basic, pada awal kuliah kita di minggu lepas kita telah pun berkongsi berkaitan tentang tanda-tanda bacaan Al-Quran yang berada di Al-Quran ya, bagaimana cara wakaf apabila kita bertemu dengan simbol-simbol yang tertentu di dalam Al-Quran yang mempunyai makna tersendiri, masing-masing mempunyai maksud dan cara bacaan sendiri. Dan hari ini insya-Allah kita sambung semula. Ada dua tanda atau tanda bacaan yang perlu kita ketahui di dalam Al-Quran, insya-Allah. Moga-moga perkongsian ini moga-moga kita punya perbincangan pada hari ini insya-Allah menambah lagi sedikit ilmu kita berkaitan tentang Al-Quranul Karim. Kenapa tuan-tuan, puan-puan yang saya hormati sekalian? Al-Quran ini merupakan salah satu kebaikan, salah satu kitab yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kalam-kalam daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita belajar ya. Kita belajar Al-Quran. Ya, rugi kalau kita tidak mempelajari Al-Quran. Ya, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kalian, antum semua, sebaik-baik di antara kamu adalah mereka yang belajar Al-Quran lalu mereka ini mengajarkan kepada orang yang lain. Begitulah ya kemuliaan yang ada pada Al-Quran, insya-Allah, yang apabila kita telah faham dan menjiwai kalam Al-Quran itu tersebut, lalu kita mengajarkan kepada mereka-mereka yang lain yang belum tahu
ataupun yang kurang mahir dalam bacaan Al-Quran, kita ajar mereka, kita mendapat kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita teruskan kuliah perkongsian kita pada malam ini dengan tanda-tanda wakaf, tapi mohon sebentar ya. Saya ada benda yang mau disettlekan. Sabar ya tuan-tuan ya. Saya baru panggil saya punya technician, dia baru habis minum. Baik. Kita pusingkan dulu position handphone kita untuk kita whiteboard. Ya, whiteboard kita untuk kita tengok apa dia tanda bacaan yang akan kita kongsikan pada hari ini, insya-Allah. Apa dia tuan ya? Kita masih setting. Maklumlah kita ni kekurangan bahan dan kita cuma manfaatkan bahan-bahan yang ada pada kita dan kita manfaatkan sebaik mungkin, insya-Allah. Okey, jelas ya? Jelas ya suara saya, jelas ya? Baik tuan-tuan dan puan yang saya hormati sekalian, pada malam ini insya-Allah kita sekali lagi meneruskan perkongsian kita berkaitan tentang tanda-tanda wakaf dan bacaan ataupun tanda bacaan yang ada di dalam Al-Quran. Baik tuan-tuan, yang pertamanya kita ada dua saja malam ni. Ya, sebab mungkin kita kupas panjang sikit. Okey, baik, kita ada dua saja malam ni. Yang pertama tandanya ni. Tanda yang bujur ni, bulat ni, bujur. Dia bujur bukan bulat. Kalau bulat tu dia bulat tu tepat, kan? Tepat bulat. Tapi dia ni sengit sikit. Sengit. Dia sengit sikit bulat dia tu. Apa maksud simbol ini? Maksud simbol ini dia dipanggil sebagai huruf ziyadah. Ya, dia selalu ada di atas huruf alif. Dia selalu berada di atas huruf alif. Kebiasaannya lah. Ya. Kemudian yang tanda bulat sengit ni, yang kita panggil tanda bulat sengit ni, dia akan ada dia punya cara bacaan tersendiri. Dia bukan cara bacaan, cumanya bila kita jumpa ni, kebiasaannya kita akan lupakan saja dia ni. Dia hanya simbol. Ada pada tulisan, ya, ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Dia hanya ada pada tulisan tapi tak ada pada bacaan. Maknanya kalau kita jumpa pun kita hanya lepaskan. Jangan bingunglah, bila kita jumpa. Ya, contohnya ada ayat yang mempunyai tanda huruf ataupun simbol bujur bulat ni, ya, yang sengit ni dia. Di ayat ulaika anha mub'adun. Ulaika anha mub'adun. Maksudnya kita jangan baca sebab kalau tidak ada tanda ni, kalau tak ada tanda ni, kita panjangkan, betul kan? Kita panjangkan sebab waw ni tanda mat. Tapi ada tanda ni, simbol ni, simbol bulat bujur ni. Maknanya kita tak boleh panjangkan. Kita teruskan saja. Ulaika anha mub'adun, ya. Jangan baca dipanjangkan, jangan. Sebab itulah maksudnya simbol tu. Simbol bujur. Ingat, simbol tu bujur, bulat tapi sengit. Okey, boleh faham ya? Itu yang pertama. Baik, kita ringkaskan lagi yang kedua. Yang kedua, tanda dia bulat juga, bulat bujur juga, tetapi dia tidak sengit. Dia tidak sengit macam ni. Dia tak sengit begini. Tapi dia akan lurus, bulat dia. Bujur dia tu lurus. Yang ini dia ada cara bacaannya pula. Kalau yang ini kita anggap saja ada pada tulisan tetapi tidak ada pada bacaan, Tetapi yang ini kita kena tengok bagaimana cara kita membaca apabila kita bertemu dengan huruf ni. Simbol bulat bujur lurus ni. Ya. Okey, kita panggil dia tanda bulat tegak. Ya, dia ada di contoh ayat surah, kalau tidak silap saya, Suratul Insan. Suratul Insan ayat 15-16. Dia ada ayat 15. Ya, surah Insan ayat 15. Kalau mau buka Quran, tengok. Ya, contoh ayat kanas qawarira. Okey, itu cara bacaan yang pertama. Bila waqaf, saya baca tadi kan, kanas qawarira. Saya panjangkan dua harakat. Itu sebab saya waqaf. Ni. Ada tanda waqaf ni.
Tak ada wakaf. Tetapi dia bila wakaf kita kena hidupkan dia, kita kena panjangkan dia 2 harakat. Ikut macam huruf mat punya harakat, 2 harakat. Ya, ni alif ni. Tapi kalau kita meneruskan bacaan, bila kita meneruskan bacaan, wasal yang tak ada tak ada pada bacaan. Ya, kalau mau wasalkan dia, kita wasalkan dia dengan tak ada panjang. Maksudnya kanat qawarira. Kalau kita teruskan bacaan lah. Kalau kita teruskan bacaan, maknanya tanda yang bulat lurus tegak tadi tu kita jangan gunakan. Jangan digunakan kecuali kita wakaf. Bila wakaf kita panjangkan. Macam saya baca tadi itulah. Ya, saya bagi contoh sekali lagi cara bacaannya. Kanat qawarira. Kalau kita wakaf. Kalau kita teruskan kanat qawarira. Suratul Insan ayat 15, boleh cek ya, dia ada tanda baca tu. Okey? Baiklah, itu saja untuk perkongsian ataupun mukadimah di awal ni untuk bahagian tanda wakaf dan juga bacaan. InsyaAllah kita akan teruskan pula di minggu hadapan. Dan sekarang ni kita teruskan pula round yang kedua kita, ya. Untuk kita semak bacaan pada surati At-Tin, ya, selepas surah Al-Insyirah. Kalau tidak silap saya di minggu lepas ni kita buat perkongsian yang pula. Dan dalam surah ni kita akan keluarkan beberapa bacaan yang selalu menjadi kesalahan-kesalahan yang dibawa oleh pembaca-pembaca yang kurang berhati-hati ini. Kita tengok macam mana kita keluarkan. Ada 3 kalau tidak silap saya, sebutan-sebutan yang bila kita sebut salah, ia berubah makna. Ya, faham tak? Bila kita baca Al-Quran sampai merubah makna, itu berdosa besar. Maknanya bila kita baca ni kita kena berhati-hati. Sebab dengan perbezaan baris saja tuan-tuan, insya-Allah bila kita ubah baris tu dia akan berubah makna. Bila berubah makna, itu 100% salah. Baik, saya padam sekejap. Baik, untuk tuan-tuan yang berada di rumah, tolong buka kalau ada kitab ataupun aplikasi lebih yang ada 2 handphone. Boleh buka aplikasi Al-Quran untuk kita semak bacaan surah At-Tin pada hari ini, insya-Allah. Sama-sama kita baca, kita tengok bagaimana cara baca yang betul dan juga kita keluarkan bacaan-bacaan yang seringkali menjadi kesalahan yang dilanggar oleh para pembaca yang kurang berhati-hati. InsyaAllah kita buka. Saya mulakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Saya baca, yang lain boleh semak. Boleh semak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya habiskan dulu 1 sampai ke 8 ayat, baru kita tengok macam mana kesalahan-kesalahan yang biasa digunakan. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukazzibuka ba'du biddin. Alaysa Allahu biahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Baik tuan-tuan, apabila kita lihat ya, daripada ayat yang pertama sebenarnya tadi, Wattini wazzaitun, kita akan jumpa apa maksud surah ni? Demi buah tin. Demi buah tin. Baik, untuk kesalahan-kesalahan yang menjadi punca apabila kita menyemak kita buat semakan beberapa perkataan khas ataupun yang ada dalam surah At-Tin ni. Perkataan-perkataan yang ada di dalam surah At-Tin ni banyak
Ada tiga, bukan banyak. Ada tiga. Tiga tu lebih daripada satu, banyak lah kan. Baik, ada tiga perkara, ada tiga perkataan yang insya Allah bila kita baca kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita terlalai bila membacanya. Baik, perkataan yang pertama, words yang pertama yang akan saya terangkan. Wattini. Ni. Wattini. Wattini. Wattini wazzaitun. Wattini. Wattini. Ini yang benar bacanya. Yang ini yang betul. Wattini. Tetapi yang silapnya nampak tak? Ataupun tulisan saya terbalik. Saya minta sekali lagi kepada technician kita untuk pusing lagi arah. Yang begitulah kalau kamera tak banyak. Saya minta maaf ya. Okey, wattini. Kemudian yang keduanya, apabila kita ubah kepada huruf ta ni, huruf ta, wattini. Ya. Wattini maksud wattini ni demi buah tin. Ya, wattini demi buah tin. Tetapi andai kata kita ubah huruf ta tadi ni, huruf ta jadi ta. Apabila kita ubah ta jadi ta, dia bukan lagi demi buah tin. Ya, bukan lagi demi buah tin. Demi tanah. Faham tak? Lumpur. Demi tanah. Wattini. Itu kena baca dengan berhati-hati. Ya, bila baca berhati-hati, insya-Allah kita selamat. Kalau kita tebalkan huruf ta tu, so huruf ta ni dia tak tebal, dia tipis ta. Kalau ta tebal. Ya, perbezaannya wattini. Itu salah. Ya, baik, habis yang pertama. Kesalahan yang seringkali dilakukan yang kedua adalah perkataan yang dipetik daripada ayat yang kedua. Ayat yang kedua ni pun lagi sama. Ya, lebih kurang sama dia punya bunyi. Ya, salah sikit saya sebut, dia akan berubahkan makna. Ayat yang kedua berlaku pada perkataan sinina. Sinina. Ni. Wa turi sinin. Ya ni dipanjangkan. Wa turi sinin, dipanjangkan ya tu. Kalau kita tak panjangkan dia, kita baca contoh wattini wazzaituni wa turi sinin. Wa turi sinin, itu salah. Kalau andai kata kita buang huruf ya ni, ya mat, yang huruf mat tu kalau kita buang, kita directkan terus pergi nun, itu akan mengubah maksud. Apa maksud sinin? Yang betul tadi tu, maksud dia Bukit Sinai. Perkataan yang ditafsirkan dalam Al-Quran itu, maksud sinina itu yang ada ya, yang ada mat asli huruf ya tadi itu, maksudnya Bukit Sinai. Tetapi bila kita buang huruf ya, kita buang sifat yang ada pada huruf ya tadi, kita lajukan bacaan kita wa turi sinin, itu akan merubah maksud menjadi beberapa tahun. Maksudnya beberapa tahun. Maknanya jauh kan? Kita kurang berhati-hati bila baca Al-Quran. Bila kita tersilap huruf, tersilap baca, ia akan berubah makna. Dan bila merubah makna, berdosa. Na'udzubillahi min zalik. Okey, baik. Yang ketiganya, selesai ya. Yang ketiganya, perkataan yang dipetik daripada ayat yang keempat dalam surah At-Tin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Tengok. Ahsani taqwim. Okey. Taqwimin, dia ada huruf qa. Ya, ada huruf qa. Taqa. Tapi ada yang baca takwimin. Ya, takwimin. Qa perbezaannya dengan huruf kaf. Ni kena, itu sebab saya kata bila kita belajar Al-Quran, cuba kita belajar daripada akar dia. Ya, kita baca daripada akar. Kita mula daripada Iqra' 1. Sebab dalam Iqra' 1 kita akan mengenal huruf. Ya, kita akan mengenal huruf. Kemudian kita masuk ke Iqra' 2 dan sampailah ke Iqra' 6 dan seterusnya Al-Quran. Apabila kita lalai dalam pembacaan Al-Quran, huruf-huruf yang hampir-hampir sama seperti huruf Qaf dan juga huruf Kaf, ini akan merosakkan maksud bacaan.
seperti yang terdapat dalam surah At-Tin ayat yang ketiga, keempat ini tuan-tuan. Ahsani taqwim, ya. Fi ahsani taqwim. Apabila kita tersalah huruf saja, salah sebut, salah menyifatkan huruf makhraj tersebut, kha ini sepatutnya tebal, kaf ini tidak seberapa nak tebal, dan bila kita salah baca ia akan merubah makna daripada yang sepatutnya taqwim, sebaik-baik bentuk, makna dia sebaik-baik bentuk. Dan apabila kita rubah dia kepada huruf kaf, takwim, ia akan menjadi maksud yang berbeza, tidak sama seperti yang ada dalam tafsir Al-Quran. Ia akan berubah makna kepada sebaik-baik penumpukan. Boleh faham tak betapa beratnya untuk kita sebenarnya meringankan, seolah-olah kita bila baca Quran tu macam biasa-biasa saja. Tetapi bila salah kita ertikan, bila salah satu huruf saja pun boleh menukar makna yang besar. Maknanya kita kena belajar daripada basic, tuan-tuan dan puan. Waratilil Qur'ana tartila. Bacalah Quran dengan tartil. Maknanya kita kena detail. Ya, kita kena fokus bila baca Al-Quran, kerana Al-Quran ini bukannya seperti lirik dalam lagu, lirik dalam puisi, dan lirik seperti sajak, ya, skrip penceritaan, tetapi ianya telah lahir daripada kalam Allah itu tersendiri. Ya, maknanya apabila kita baca Al-Quran, kita perlu berhati-hati. Dan mereka yang masih kurang mahir dalam bacaan Al-Quran, insya-Allah selepas ini cuba usahakan tingkatkan pembacaan dan kualiti Al-Quran untuk kita sama-sama menjadi pembaca Al-Quran yang benar-benar sempurna. Walaupun tak sempurna tetapi ada daya usaha, insya-Allah kita ke arah itu sebenarnya. Okey, baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan kepada antum-antum yang berada di luar sana. Insya-Allah kita bertemu lagi di minggu hadapan, mungkin di Ramadan ataupun di hari-hari yang terakhir, di minggu-minggu terakhir sebelum kita menutup bulan Ramadan kita. InsyaAllah kita bertemu saja di sana. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.